Selamat sejahtera. Nama saya Sarvin. Saya daripada kelas BMM 1/2. Saya nak membincangkan tentang falsafah pemikiran lah. Ini saya nak membincangkan tentang pemikiran logik. Pemikiran logik adalah cara pemikiran yang kerap dan gemar digunakan dalam merancangkan sesuatu perkara. Secara amnya, logik difahami sebagai apa yang boleh difahami oleh akal manusia, iaitu menggunakan bukti bagi menjelaskan sesuatu yang tidak mula pada mulanya. Okey, dan juga pemikir logik mengamati dan menganalisis fenomena, reaksi, maklum balas dan kemudian membuat kesimpulan berdasarkan input itu. Mereka boleh membenarkan strategi, tindakan dan keputusan mereka berdasarkan fakta yang mereka kumpulkan. Okey, jadi pemikiran logik ni biasanya kita cakap menggunakan kita punya fakta yang kita ada atau data yang kita telah kumpul, ataupun kita boleh tengok daripada kajian macam itu. So logik, benda yang kita cakap ialah logik dan juga memang ada. Benda tu memang benar, ada. Kita macam tak boleh macam ala kadar macam tu semua bukan. Kalau pemikiran logik mesti kena fikir tentang logik. Di mana logik kita kena ambil data. Okey, ini orang cakap macam ini ada data daripada UTM, ada surat khabar ada keluar macam itu. Kena logik, kena ada benda tu kena sah, kena ada, kena logik. Dan juga pemikiran logik ni definisinya kira-kira pemikiran logik ialah proses berfikir berasaskan penalaran reasoning, iaitu memberikan sebab atau alasan kepada sesuatu perkara atau memikirkan kesan akibat dan sesuatu. Ni kira kita tak boleh, kalau pemikiran logik tu kita kena kembang kita punya ni. Kita punya pemikiran kena kembang logik. Apa sebab apa perkara, memikirkan kesan, langkah atau kenapa jadi benda macam ni. Logik. Semua kena logik. Kita kena fikir secara terbuka. Kemudian ini prinsip asas logik. Prinsip kita ada 3 prinsip lah. Prinsip identiti, prinsip pertengahan dan juga prinsip kontradiksi. Prinsip identiti ni satu aja sentiasa dengan ni lah. Contoh A sama dengan A. Yang tu betul, memang betul. Yang tu tak boleh buat apa-apa. Tak ada orang boleh ubah ke apa ke. A sama dengan A. Itu memang ni. Lepas tu yang kedua pula prinsip pertengahan. A sama dengan B atau A tak sama dengan B macam itu. Satunya adalah betul, satunya adalah macam salah macam itu. Pertengahan. Kalau ni prinsip kontradiksi. Kontradiksi dua-dua benar atau dua-dua salah macam itu. Lepas tu kita pergi kepada contoh lah. Contoh pemikiran logik. Contoh ni kita boleh tengok daripada semua segi. Sebab pemikiran logik ni dekat semua tempat kita ada ni. Semua dalam kehidupan seharian kita, dalam pekerjaan kita, dalam pembelajaran kita, semua ni kita guna pemikiran logik. Lepas tu prinsip lah. Prinsip tadi, prinsip identiti iaitu ni macam tadi lah. Kontradiksi semua. Lepas tu kita pergi kaedah. Kaedah pemikiran logik ni kita ada 2 kaedah lah. Satu induktif dan satu diduktif lah. Ini dua-dua ni kira induktif bermaksud fikir dengan melihat dan menganalisis data yang sedia ada. Kira kita kena membuat, sebab kita kena ambil, masa kita ni fikir kita kena ambil daripada ni benda yang data atau fakta yang tu. Dan juga tu lah kesimpulan. Seperti contoh ni induktif sah. Okay, tu je lah. Terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Surendran Balakrishnan. Nombor pendaftaran saya adalah B09201038. Nama lecturer saya adalah Dr. Mahadi bin Abu Hassan. Okey, tajuk yang saya ingin membincangkan adalah tajuk pemikiran luhur dan pemikiran lahir. Okey, pemikiran luhur. Secara amnya, pemikiran luhur boleh ditarifkan sebagai pemikiran yang bersifat kudus dan mempunyai norma-norma positif yang dihormati. Menurut Profesor Dr. Yusuf Hassan, dalam bukunya Pemikiran Saintifik, iaitu pemikiran luhur, dikategorikan sebagai pemikiran keagamaan. Secara prinsipnya, akal merupakan satu daya kekuatan yang tersembunyi dalam diri setiap manusia. Menurut Kamus Lisan Al-Arab,
Akal dimaksudkan sebagai pintar dan lawan kepada maksud tersebut, iaitu bodoh. Ia juga dapat difahami sebagai yang nombor satu, daya penentu dalam banyak perkara. Yang kedua, hati nurani. Yang ketiga, kuasa yang membezakan antara manusia dan binatang. Okey, yang seterusnya, merujuk kepada kajian yang dijalankan oleh seorang intelektual Islam, Mustafa Zahad, beliau menjelaskan akal manusia boleh dibahagikan kepada 3 tahap. Pertama, akal yang bersifat berhaniah. Kepasti akal jenis ini cenderung untuk mengikut petunjuk yang yakin dan mempunyai keupayaan untuk sampai kepada kesimpulan yang bersifat dihurungi. Akal dalam kategori ini akan melahirkan insan yang cemerlang. Okey, yang kedua, akal yang mampu mencerna dan menganalisis sesuatu objek yang secara rasional. Manusia yang memiliki akal pada tahap cenderung menggunakan pendekatan pemikiran logik. Yang ketiga, akal yang berada pada tahap ini memerlukan bimbingan dan panduan secara bersistematik. Okey, akal tersebut tidak mampu untuk berfikir secara deduktif. Realitinya, akal pada tahap ketiga ini ialah dimiliki oleh sebahagian besar manusia. Okey, yang seterusnya adalah pemikiran lahir. Pemikiran lahir yang dimaksudkan ialah pemikiran otak manusia. Ia banyak tertumpu kepada perkembangan fizikal otak manusia dan pemindahan minda di peringkat awal kanak-kanak, mulai daripada pembentukannya dalam rahim sehingga kepada umurnya 6 tahun. Perkembangan awal tentang pemikiran sangat penting kerana dari situlah manusia boleh melihat, mendengar, merasa, bertutur dan bergerak, lalu boleh memahami kehidupannya. Okey, keupayaan otak manusia dilihat dari segi bukan fizikal. Otak alat yang membolehkan manusia berfikir. Maka dari situ otak boleh dibahagikan kepada 2 hemisfera mengikut fungsi ini. Yang pertama, hemisfera otak kanan, iaitu memanggil hoka. Hemisfera otak kanan mengawal bahagian kiri anggota badan, bahagian kiri kita. Ia memproses maklumat yang bercorak induktif, kreatif dan kesenian. Ia mengawal perasaan dan persepsi visual. Ia melihat secara keseluruhannya, bukan satu persatu. Contoh yang paling jelas orang-orang yang dikuasai oleh hoka ialah pelukis, penari, pengukir dan juga pemuzik. Yang kedua, hemisfera otak kiri, hoki. Hemisfera otak kiri telah mengawal bahagian kanan anggota badan. Ia berfikir tentang hal-hal yang bercorak analitik. Ia bertanggungjawab terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan bahasa, angka, fakta dan juga penyelesaian masalah. Contoh paling jelas orang-orang yang dikuasai oleh hoki ialah ahli sains, ahli matematik, pemain catur, pakar geografi dan juga sebagainya. Fungsi hoki dan hoka dia bagikan kepada 2 kolom untuk senang fahamlah, untuk dapat tahu lebih lanjut. Okey, di sana ada tulis hemisfera kiri hoki, iaitu memfokuskan pertuturan urutan dan persepsi terhadap masa. Okey, dan juga hemisfera kanan memfokuskan pemprosesan maklumat bersifat bukan linear dan menyeluruh tetapi berurusan dengan pelbagai variabel dan maklumat yang berbeza. Okey, yang kedua, mempunyai aspek personality ego, sedar dan superego. Mempunyai untuk kiri, hemisfera kanan pula mempunyai aspek personality seperti mimpi, asosiasi bebas dan halusinasi. Okey, hemisfera kiri, gaya berfikir dia rasional dan logik. Manakala yang kanan, gaya berfikir intuitif dan kreatif. Okey, yang kiri terlibat dalam proses pemahaman bahasa yang meliputi pertuturan, pendengaran, pembacaan dan penulisan. Yang ke kanan pula terlibat dalam pemikiran bukan verbal, konkret, berobjek, 3 dimensi, analogi, emosi, estetik, fungsi visuospatial, auditory dan sintesis. Hemisfera kiri dikhususkan untuk pengiraan matematik, pemikiran saintifik dan tugas-tugas logikal. Manakala yang kanan dikhususkan untuk streknolosis, iaitu keupayaan mengenal pasti bentuk dan berat sesuatu objek dengan mengangkat atau mengendalikannya.
Okey, hemisfera kiri mengawal bahagian kanan anggota badan, manakala iaitu kiri, manakala kanan mengawal bahagian kiri anggota badan. Okey, hemisfera kiri, ahli sains, ahli matematik, pemain catur, pakar geografi mendomisi hemisfera ini. Manakala hemisfera kanan, pelukis, penari, pengukir dan pemuzik antara yang mendominasi hemisfera ini. Ini untuk yang berfikir kreatif lah, mempunyai hemisfera kanan. Manakala hemisfera kiri, pendekatan untuk selesai masalah iaitu melalui cara langkah demi langkah, numeral dan logik. Manakala kanan, pendekatan yang digunakan ialah mencari imej, konsep, corak bunyi dan pergerakan. Okey, hemisfera kiri. Yang last, okey, menyerap maklumat secara lisan dan menggunakan pemikiran logik untuk membuat sesuatu keputusan. Okey, manakala hemisfera kanan, menerima dan mencerna maklumat berserta emosi dan memberikan keputusan berbentuk gerah hati. Itu sahaja daripada saya. Harap presentation saya dapat memberi ilmu kepada you orang. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faiz Firdaus bin Muhammad Isahari daripada Fakulti FTKMP BMM M11. Hari ini saya akan memperkenalkan tajuk pemikiran lateral. Lateral ialah satu penyelesaian yang menggunakan daya imajinasi. Pemikiran lateral menitik beratkan pelbagai jenis jawapan yang bagi mengelakkan idea-idea lapuk yang telah lama digunakan. Ianya bagi melepaskan daripada persepsi lapuk dalam mencipta idea-idea baru. Definisi bagi pemikiran lateral ialah seperti sebelah kanan saya ini. Lateral telah diasaskan oleh Dr. Edward de Bono. Beliau ialah seorang pakar perubatan dan juga pemikiran. Beliau mendapat ilham mencipta corak pemikiran sedemikian ialah disebabkan beliau mendapati banyak kekurangan dalam cara pemikiran konvensional. Ialah corak pemikiran yang cuba untuk mencari jalan terpantas dan tidak bertujuan untuk menyingkirkan idea-idea yang telah lama digunakan. Ini dapat dipetik daripada petikan, kita tidak akan dapat menggali lubang-lubang yang lain di tempat-tempat lain kalau kita asyik menggali lubang yang sama supaya lebih dalam. Kepentingan pemikiran lateral ialah seperti berikut. Yang pertama ialah membina idea-idea baharu. Kedua ialah pembaharuan dalam perkembangan produksi. Ketiga ialah penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Empat ialah menyempitkan perbezaan pendapat. Kelima ialah dapat mengkaji data daripada pelbagai sudut. Yang pertama ialah plus minus interesting. Kedua ialah aim, goals and objective. Ketiga ialah alternative possibilities and choice. Yang keempat ialah consider all factors. Kelima ialah other people view. Keenam ialah sequel and sequence. Dan ketujuh ialah first important priorities. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih.